Bersama dengan topik seterusnya, ini adalah berkaitan dengan pengurusan bakat berasaskan kompetensi dalam pendidikan tinggi. Saya sangat berbesar hati untuk bersama dengan Profesor Madya Dr. Nor Azharuddin Shah Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Bakat Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP, Kementerian Pendidikan Tinggi yang terletak di Nilai. Profesor Madya Dr. Azharuddin ini biasanya dipanggil Pak Din. Okey Pak Din, kita mulakan dahulu dengan satu soalan ini. Apakah sebenarnya peranan AKAP ini yang berada di Nilai ini dalam meningkatkan lagi kompetensi dalam bidang pengajian tinggi ini? Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menerima saya sebagai tetamu. Jadi kembali kepada soalan tadi, AKAP sebenarnya bermula dengan memorandum Jemaah Menteri yang telah dibentangkan pada tahun 2006, dan di dalamnya telah digariskan 8 peranan AKAP selain daripada memberi latihan dan juga nilai tambah kepada warga akademik dan juga ekosistem pendidikan tinggi. Ia juga bertujuan untuk menghasilkan pengurus-pengurus profesional, menanamkan budaya pentadbiran yang berintegriti tinggi, khidmat perundingan di peringkat antarabangsa berkenaan dengan kepakaran kepimpinan, mengupas isu-isu penyelidikan tinggi, pendidikan tinggi, dasar-dasar, dan juga sebagai thinking house untuk pendidikan tinggi, melatih fasilitator yang berkualiti yang akan kembali ke universiti dan menjalankan tugas-tugas, dan juga proses pengenalpastian pembangunan bakat, pembangunan bakat, dan juga akhir sekali kita membina kolam bakat kepimpinan untuk kepimpinan peringkat kebangsaan. Jadi kita menjuarai satu konsep yang kita panggil Competency Based Talent Management atau CBTM, yang kini mula mendapat sambutan daripada rakan-rakan serantau, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya adalah selaras dengan lonjakan 2 yang ada dalam PPMPT dan juga rancangan Malaysia ke-12 yang berceritakan tentang pembangunan bakat tersedia pada masa hadapan. Pak Dan, kita selalu dengar perkataan kompetensi. Malah dalam kalau kita nak cari kerja sekalipun, kita akan majikan akan periksa resume ataupun CV tersebut mesti ada kompeten dalam bidang ini, kompeten dalam bidang ini. Apa yang kita perlu faham tentang perkataan kompetensi itu dalam, terutamanya dalam sektor pendidikan tinggi dan juga pengajian tinggi ini? Kalau kita melihat teori kompetensi ini, dia patah balik pada tahun 60-an dan telah dipopularkan kemudiannya pada akhir 80-an oleh Profesor McClellan di Harvard. Dan sebenarnya kompetensi ini, cerita dia ada 3 perkara. Kita boleh ask. Ramai orang berkata orang yang bertanya itu akan dapat segalanya, tapi sebenarnya ASK itu ada maksud yang tersendiri. A is basically attitude ataupun aptitude ataupun orang kata ability. S ialah skill dan K adalah knowledge. Jadi sebenarnya kalau kita melihat seseorang individu, contoh dia, kita ada satu mesin A, individu tersebut faham apa guna mesin A dan bagaimana hendak menggunakannya. Maksudnya orang itu sebenarnya adalah orang yang berilmu ataupun ada knowledge. Kemudian dia boleh menggunakan mesin tersebut. Dia boleh mengoptimalkan penggunaan mesin tersebut. Maksudnya dia ada skill. So dia ada 2 dah, skill dengan knowledge. Tak cukup lagi sebenarnya. Attitude ni sebenarnya adalah apabila dia boleh menunjukkan kepada orang-orang sekelilingnya bahawa this is the way to do it. Jadi seharusnya orang yang mempunyai kompetensi ini akan melahirkan orang-orang yang mempunyai ilmu, mempunyai kepakaran dan akhirnya menjadikan seorang lagi yang ada kompetensi. So dia jauh sikit kompetensi tu. Jadi untuk mendapatkan ciri-ciri kompeten tersebut, majikan perlu melihat ketiga-tiga. Dan yang menarik mengenai kompetensi ini, bila kita cerita tentang attitude, ialah sesuatu yang ternampakkan. Dan masa itulah kita boleh menilai, ada kompetensi. Jadi tak cukup bila orang itu kata saya tahu. Tak cukup yang kata saya boleh buat. Tapi lebih lengkap apabila saya tahu, saya boleh buat dan saya boleh membantu rakan-rakan saya untuk sampai ke peringkat saya. Itu orang yang kompeten. Kalau orang itu mempunyai ketiga-tiga ciri tersebut, dia kompeten. Maksudnya dia ada bakat tersebut. Jadi bagaimanakah konsep pengurusan bakat kompetensi ini dalam kompetensi ini? Okey. Pengurusan bakat dalam kompetensi ini adalah merupakan berasaskan kompetensi ini adalah satu perkara yang penting kerana ia adalah merupakan sesuatu yang akan menjadikan pengurusan bakat itu telus. Jadi kita nampak, jadi ia adalah sesuatu yang boleh ternilai. Contoh dia, AKAP mempunyai satu kerangka yang kita panggil kerangka kompetensi kepimpinan, yang di dalamnya ada 5 kluster dan 15 kompetensi. Jadi kompetensi ini kita nilai satu persatu.
untuk kita lihat sama ada calon telah mencapai tahap kompetensi yang diperlukan yang membolehkan beliau untuk menggalas tugas tertentu. Ini berdasarkan pengalaman, pengajaran dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat kompetensi ini tersebut, dia adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang jelas. Jadi kita boleh meletakkan orang yang tepat pada jawatan yang tepat. Jadi di AKAP contoh dia, kita ada kompetensi ni, dia ada banyak, dia ada 4. Kompetensi kepimpinan, kompetensi core atau asas, kompetensi generik dan juga kompetensi teknikal. So di AKAP kita berfokus banyak kepada kompetensi kepimpinan, yang mana kompetensi kepimpinan itu terbagi pada 2 pula. Kalau dari sudut pendidikan tinggi, yang pertama ialah kompetensi yang melibatkan akademik, iaitu kita ada 2 kat situ, iaitu mereka yang boleh pakar dalam bidang masing-masing dan pakar dalam bidang instructional, iaitu pengajaran dan pembelajaran, dan juga pakar dalam bidang lagi satu ialah pakar dalam bidang kepimpinan, orang kata dari sudut teknikal kepimpinan, so management dan sebagainya. So kita fokus kepada 2 perkara tersebut. Bagaimana AKAP melihat apakah sebenarnya kepentingan untuk melaksanakan pengurusan bakat berasaskan kompetensi ini? Saya difahamkan ada 5 di sini. Ya, betul. Manfaatnya. 5 manfaat yang terbesar. Saya rasa 5 manfaat yang terbesar adalah yang pertama, setiap individu akan mempunyai seolah-olah report card masing-masing. Apabila mereka dinilai 15 kompetensi tersebut, mereka akan melihat satu kekuatan dan kedua gap, jurang yang seharusnya dipenuhi. Jadi bila kita tahu jurang tersebut, individu-individu tersebut akan ada personal development plan. Jadi dia akan mengoptimumkan potensi individu tersebut. So it is very, very individualized. Yang kedua, dia menggalakkan pembangunan profesional kerana akan dikumpulkan orang kata a certain group, satu kumpulan individu yang akan mengikuti kursus. So mereka akan melihat pembangunan potensi mereka dan boleh meletakkannya dalam pergerakan pembangunan profesional masing-masing. Selain itu, ia menjana inovasi dan juga kreativiti. Dan juga meningkatkan kepuasan dan orang kata pencapaian kerja. Kerana sekarang kita lebih jelas dan kita lebih tahu berkenaan dengan apakah tuntutan kerja dan apakah kompetensi yang perlu yang selaras dengan kerja yang kita buat. Kadang-kadang kita employ kan, kita menerima orang yang kompetensinya adalah berbeza daripada tuntutan kerja. Dia bagus dalam bidang yang lain tetapi diletakkan. Jadi kadang-kadang orang yang sebegini akan rasa kecewa, akan rasa kenapa saya boleh buat ni tapi benda yang saya bagus ni saya tak boleh buat. Jadi ini kita suaikan sebaiknya. Jadi orang yang betul menjalankan benda yang betul. Dan akhir sekali ia menyokonglah kita punya pelan strategik dan juga penggantian bakat institusi. Pendek kata, jika saya boleh pinjam kata-kata daripada Yang Amat Berhormat Menteri Pendidikan kita, Datuk Seri Diraja Datuk Seri Diraja dia bersebut cerita tentang pembinaan otak dan juga watak. So dua-duanya. Jadi kita akan dapat orang kata individu yang lengkap dan sesuai untuk menjalankan tugas masing-masing. Jadi apa perbezaan antara di peringkat IPT sendiri, adakah IPT akan menghantar stafnya ke AKAP untuk menilai kompetensi ini ataupun bagaimana, ataupun perbezaan bidang kuasa antara IPT dan juga AKAP ini? Sebenarnya kita bekerja sangat rapat dengan IPT dan IPT sebenarnya adalah merupakan ambang asuhan kepada pembinaan bakat di peringkat awal. So untuk pembinaan kompetensi asas, contoh dia, setiap universiti mempunyai ethos, pathos dan logos masing-masing. Jadi mereka akan meletakkan pembinaan asas itu. Apabila pembinaan asas itu kukuh, maka akan ada perhubungan yang rapat di antara universiti dan juga AKAP dalam menerima dan juga membimbing bakat-bakat ini. So dia ada program yang berterusan yang memastikan bahawa ada pembinaan. Banyak kita pergi kursus, biasanya kursus 1 hari. Betul. Lepas tu kita kita lupa kerana kebanyakan daripada pengisiannya adalah dalam bentuk theoretical. So kita pergi, kita faham apa sebenarnya, kita balik, kita nak apply jadi susah. Jadi kursus di AKAP merentasi 10, 20, 70 yang ada itu, yang kita boleh orang itu memastikan yang bahawa mereka pergi dapat sesuatu dan terus boleh bawa balik, insya-Allah. Secara ringkas Pak Din, apakah perancangan masa hadapan AKAP ini?
ini? Perancangan pada masa hadapan adalah untuk memastikan bahawa setiap calon yang ada di AKAP akan dibina sebaik mungkin. They will be entertained. Mereka akan mengikuti kursus. Pembinaan bakat cabarannya adalah ia memerlukan masa yang panjang dan memerlukan komitmen yang tinggi. Jadi AKAP bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga bersama dengan institusi pengajian tinggi swasta ataupun awam akan sentiasa berusaha untuk memastikan calon-calon datang komited dan mengikuti kursus dan mereka sendiri akan dapat melihat perubahan dan juga peningkatan kompetensi yang ada sehinggalah mereka sesuai untuk menggalas tugas-tugas yang lebih besar untuk negara, insya-Allah. Insya-Allah. Itulah yang kita harapkan supaya dalam topik sebelum ini kita bawakan tentang pengantarbangsaan IPT dan ini salah satu langkah untuk kita mengantarabangsakan IPT kita ke peringkat global. Terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Madya Dr. Nur Azharuddin Shah Abdullah iaitu Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Bakat Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Kementerian Pendidikan Tinggi. Terima kasih banyak-banyak Prof. Baiklah, seterusnya kita akan ke Met Malaysia selepas ini untuk kita mengetahui keadaan cuaca yang berlaku di Malaysia sekarang. Seperti mana yang kita tahu, kita berada dalam keadaan cuaca yang panas. Ada beberapa lokasi yang telah pun diletakkan sebagai kawasan yang pada tahap berjaga-jaga. Contohnya di Kuala Kangsar dan sebagainya, 3 hari berturut-turut 35 ke 37 darjah Celsius. Jadi perincian untuk Met Malaysia ataupun tinjauan cuaca pada hari ini, rakan saya di Met Malaysia sudah pun bersedia. Silakan.